Khotbah pagi hari ini akan dilayani oleh Vikaris Stephen Chai. Ia adalah hamba Tuhan dari GRI Pusat. Setelah Tuhan memanggilnya, ia berasal dari salah satu kota kecil dekat Shanghai. Ya, Tuhan memanggilnya menjadi hamba Tuhan. Lalu pada tahun 2019, ia tiba di STTRII. Dan 2 minggu lalu, kalau saya tidak salah, saya bertemu dengannya, atau 3 minggu lalu. Bagaimana sekolahmu? Saya sudah selesai, saya sudah jadi vikaris di GRII. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Sekarang ia melayani di GRI Pusat, dan setelah khotbah ini, ia akan berangkat ke Bandung untuk memulai studi selama 6 bulan untuk mempelajari bahasa Indonesia di sana. Ini ada sekolahnya adalah tempat di mana untuk melatih para misionari untuk bicara dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa hamba Tuhan kita pernah studi di sana dan sekarang mereka sangat lancar untuk berbahasa Indonesia. Hope for the next 6 months you will preach in bahasa Indonesia. Ya. Stephen sudah menikah dengan 1 orang istri pastinya. Hana, will you stand up please? Oke, ini Hana. Ya, melayani bersama-sama, mendampingi daripada Stephen di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Khotbah pagi hari ini akan diterjemahkan oleh Ibu Novi. Ibu Novi adalah istri daripada pendeta Heru. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita menyambut Vikaris Stephen. Selamat pagi. Horas. Okay. 我们来祷告。 Mari kita masuk ke dalam doa. 天父，我们感谢你给我们有这样的恩典来听你自己的话。 Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. 主啊，你赐福给你不配的仆人， Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang tidak layak ini. 能够清楚传讲你的道。 Tolong supaya bisa memberitakan firman-Mu dengan jelas. 主，你赐福给今天来的每一个弟兄姐妹， Berkatilah setiap Bapak Ibu yang datang pada pagi ini. 使我们无论是传讲的还是听的，都能够被你一个灵所感动。 Kiranya baik kami yang berkhotbah maupun yang mendengarkan, setiap dari kami bisa digerakkan oleh roh yang sama daripada Engkau. 天父，你谦卑我们的心，使我们今天都来做真理的学生。 Ya Tuhan, berikanlah kerendahan hati kepada kami supaya setiap dari kami datang menjadi murid daripada kebenaran. 主啊，你自己的名得荣耀， Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan 你自己的百姓得造就。 dan umat-Mu bisa dibangunkan imannya. 奉耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们翻开圣经到创世纪19章。 Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal ke-19. 创世纪19章，我们看1到11节。 Kita akan melihat dari ayat pertama sampai ke-11. 我们彼此等候，有圣经的请翻到创世纪19章。 Bapak Ibu yang memiliki Alkitab, silakan membuka kitab Kejadian pasal ke-19. 1到11节。 Ayat pertama sampai ke-11. 因为语言的关系呢，我想就直接请我们的翻译 Novi 师母直接来读1到11节。 Oke, saya akan membacakan bagi saudara dari ayat pertama sampai ke-11 dalam bahasa Indonesia. Kejadian 19 ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak berlagi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu.
itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Demikianlah firman Tuhan. 自从罗德他不顾念亚伯拉罕的养育之恩，他自私的选择了约旦河平原作为他的发展之地，然后他的道德仿佛就一天一天的下降。 Sejak Lot tidak lagi mengingat akan jasa Abraham membesarkan dia, dengan egois dia memilih lembah Yordan untuk tempat kediamannya. Semenjak itu moral dia makin lama makin merosot. 你看，他从一开始的这个，从慢慢的迁移到索多玛， Perlahan-lahan dia berkemah, makin lama makin mendekat ke Sodom. 然后干脆就住进去了。 Dan pada akhirnya dia tinggal di dalamnya. 住进去之后呢，发生一件事情， Setelah dia tinggal di dalam, dia menemukan satu hal. 就是有4个王把他们全家给掳走了。 Ada 4 raja yang mengerang dan menawang ke seluruh keluarganya. 但是这件事情，我相信有上帝的美意。 Tapi saya percaya ada kebaikan Tuhan di belakang ini. 上帝可能要提醒他，你其实不适合住在这里。 Mungkin Tuhan mau mengingatkan dia bahwa engkau tidak cocok untuk tinggal di sini. 但是罗德很贪爱钱财、 Tetapi Lot sangat mencintai uang, 名利， nama, 这一件事情没有对他起到任何提醒的作用， maka hal-hal tersebut tidak mendapat berfaedah sama sekali bagi 他 dia. 还是毅然选择留在索多玛这个地方。 Dia tetap memilih untuk tinggal di Sodom. 可是呢，他是一个外邦人， Tetapi dia adalah seorang bangsa asing. 他的身份没有被当地人完全的接受。 Identitas dia tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk setempat. 即便我们看今天的经文第7节的时候，当地人被他称呼为兄弟。 Sekalipun penduduk setempat dipanggil oleh dia sebagai saudara-saudaraku. 其实呢，当地人很讨厌他那套基督教的这些道德伦理。 Sebenarnya penduduk setempat itu sangat membenci moral kekristenan dia. 他在那个地方影响力几乎是零蛋。 Jadi pengaruh dia di tempat itu hampir boleh dikatakan nol. 今天我要传讲的主题叫做门。 Tema yang ingin ku sampaikan hari ini berjudul pintu. 我想我们刚刚如果仔细在看圣经的话，你会发现圣经有出现很多次的门。 Jika saudara baca dengan teliti ayat-ayat tadi, engkau akan perhatikan ada banyak kata pintu. 我要讲3个门， Ada 3 jenis pintu. 第一个叫地狱的门， Yang pertama adalah pintu neraka. 第二个叫自己的门， Yang kedua adalah pintu diri sendiri. 第3个叫永生的门。 Yang ketiga adalah pintu kehidupan kekal. 我们看圣经第1节， Kita lihat ayat pertama. 当时圣经说罗德坐在城门口。 Alkitab mencatat Lot sedang duduk di pintu gerbang. 弟兄姐妹，旧约时代的城门口呢，是有很多的他们的百姓以及很多的官长们过来一起开会议事的地方。 Pintu gerbang di perjanjian lama itu merupakan tempat berkumpulnya penduduk dan juga para pemimpin untuk rapat di sana. 罗德也出现在那里， Dan Lot muncul di sana. 说明很有可能罗德是一个小小的官。 Jadi kemungkinan Lot adalah seorang pejabat yang kecil. 各位，罗德做一个小小的官，好不好？ Apakah baik Lot menjadi seorang pejabat? 你们觉得好吗？ Menurut Bapak Ibu apakah itu baik? 叫你做一个官，好不好？ Apakah Bapak Ibu menjadi pejabat itu baik? 哎，都点头说好的。 Banyak yang ngangguk kepala katakan baik. 为什么？工资很高， Mengapa? Karena gajinya tinggi, 名誉很好， namanya menjadi terkenal, 很多人尊敬你。 banyak orang menghormati saudara. 或许
这也是罗德当时想要做官的动机。 Mungkin ini juga menjadi motivasi mengapa Lot mau menjadi pejabat pada saat itu. 但是作为一个官，在一个社会的体系下面，他有一个责任。 Tetapi menjadi seorang pejabat di bawah satu sistem masyarakat mempunyai satu tanggung jawab. 当约翰加尔文论职社会政治的时候， Ketika John Calvin membicarakan tentang politik sosial, 他指出基督徒你当官的要在整一个的社会体系里面，要发挥光和盐的这样正义的作用。 dia katakan bahwa orang Kristen yang menjadi pejabat engkau harus menjalankan fungsi sebagai terang dan garam di dalam seluruh sistem masyarakat. 现在罗德在索多玛这样一个黑暗的地方做官呢， Sekarang Lot menjadi seorang pejabat di kota Sodom yang begitu gelap. 他是不是责任很大？ Nah, tanggung jawabnya sangat besar. 那当然好啊， Tentu saja baik. 好不是因为他收入很好， Baik bukan karena dia mendapatkan penghasilan yang tinggi. 好是因为他可以借此来把上帝的话传讲。 Baik karena dia bisa melalui jabatan ini mengatakan firman Tuhan. 但是我们来看他这个身份的时候， Tapi kita lihat 有好也有坏。 dengan statusnya sebagai pejabat ada yang baik, ada juga yang buruk. 好是因为他在这个罪恶的一个城市里面得到一个官有权柄的这个职分。 Baik karena di dalam satu kota yang begitu gelap dan berdosa dia mendapatkan satu jabatan dan bisa mempunyai satu kuasa. 不好的是他只得了这么一个职分。 Yang jeleknya adalah dia hanya mendapatkan satu jabatan saja. 我们看第7节， Kita lihat ayat ke-7. 当他为所多玛人所行的恶大发正义的时候，你发现根本就没有用的。 Saudara perhatikan bahwa ketika dia mau menjalankan kebenaran terhadap kejahatan dilakukan oleh orang-orang Sodom, sama sekali tidak ada efeknya. 第9节告诉我们，这些所多玛人完全没有把罗德当一回事情。 Ayat ke-9 memberitahu kita bahwa orang-orang Sodom sama sekali tidak menganggap Lot. 说明他这个官是有名无实的。 Itu petanda bahwa jabatan dia itu hanya nama saja. 所以我们不能排除一种可能，他当时罗德本身就蛮有钱的。 Jadi kita tidak tertutup kemungkinan pada saat itu Lot cukup kaya. 他当时进去的时候，可能是花了自己一点的钱买来的，有可能。 Mungkin ketika dia masuk ke dalam kota tersebut dia memakai uangnya untuk membeli jabatan tersebut. 在我老家呢，有一句话， Di kampung halamanku ada satu peribahasa 他说：“吃人的嘴软，拿人的手短。” yang mengatakan artinya jika engkau memakan dari orang lain mulutmu menjadi lemah, jika engkau mengambil dari orang lain tanganmu menjadi pendek. 这什么意思呢？ Apa artinya ini? 就是如果你去得别人的好处的话，其实你很难在这个人的面前把事情有底气的做出来。 Itu artinya jika engkau menerima keuntungan dari seseorang, maka sangat susah bagi saudara untuk berdiri di hadapan orang tersebut dan melakukan apa yang benar. 虽然彼得曾经看罗德是个义人， Meskipun Petrus melihat Lot sebagai orang yang benar, 在彼得后书的2章8节，圣经说： di 2 Petrus pasal kedua ayat ke-8 dikatakan, 那义人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。 orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. 义心天天伤痛，好不好？ Apakah baik jiwanya yang benar itu tersiksa? 很好，对不对？ Bukankah itu sangat baik? 但是我要问有没有用？ Tapi saya mau bertanya, apakah ada gunanya? 萤火虫屁股上那一点点光，算不算光？ Apakah cahaya kecil di pantat kunang-kunang itu termasuk cahaya? 算。 Iya, cahaya. 但是那一点点光能够照亮一家的人吗？ Apakah cahaya kecil itu bisa menerangi seisi rumah? 能够成为人路上的光，路上的灯脚前，路上的灯脚前的光吗？ Apakah bisa menjadi pelita bagi kaki manusia dan juga menjadi terang di jalan? 如果盐失了味，还算不算是盐？ Apakah garam yang sudah kehilangan rasanya masih disebut sebagai garam? 算。 Tentu saja. 但是还有什么用呢？ Tapi apa lagi gunanya? 圣经说，无非丢在门外被人践踏。 Alkitab mencatat selain dibuang keluar dan diinjak-injak. 弟兄姐妹，罗德苦苦的在这样一个罪恶的时代里面守住自己的信仰，这是对的。 Bapak Ibu, Lot dengan susah payah di kota di dunia yang begitu jahat dia mempertahankan iman kepercayaannya. Ini adalah satu kelakuan yang benar. 他这样做其实是在护教。 Dia sekarang sebenarnya sedang membela keimannya. 但是今天提到的开本尔，他讲过一句话， Kayak yang tadi kita katakan itu pernah mengatakan satu kalimat. 他说护教学呢，就好像是在一座快要倒塌的房子里面修修补补那个小窗户。
Dia katakan bahwa apologetika itu seperti seseorang yang sedang memperbaiki jendela kecil di dalam sebuah rumah yang sudah hampir runtuh. 却没有办法阻止那个地基动摇被毁坏。 Tetapi tidak bisa menghalangi, menghindar daripada fondasinya itu menjadi hancur. 这个世界的科学、教育、政治、文化、音乐各个的领域都在挑战我们。 Ilmu pengetahuan, politik, sosial, kebudayaan, berbagai aspek daripada dunia ini sedang menantang daripada kekristenan. 在印尼还好， Di Indonesia masih lebih 在 baik. 像中国这样的一个国家， Di negara seperti Tiongkok, 很重。我这次回国， kali ini saya kembali, baru saya kembali ke negara saya Tiongkok. 本身教会对中国教会的对不起，本身政府对中国教会的逼迫是18周岁以下的孩子不可以去教会。 Penganiayaan daripada pemerintah terhadap gereja adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh ke gereja. 现在做的更恶， Dan apa yang mereka lakukan sekarang ini makin jahat. 凡是叫学生的，包括大学生也不可以去教会。 Barang siapa yang disebut sebagai murid, termasuk mahasiswa, mereka tidak boleh ke gereja. 多么重要的知识分子， Itu adalah kelompok intelektual yang begitu penting. 他们要是不来教会，那以后在教会里面的老年人越来越老，整个教会就要没落了。 Jika anak-anak muda ini tidak boleh ke gereja, lalu jemaah yang ada di gereja makin lama makin akan menjadi tua. Lalu apa menjadi masa depan daripada gereja? 再去看这些学校，都在教导无神论的思想。 Lalu kita lihat sekolah-sekolah ini semuanya sedang mengajarkan ateisme. 他们在不断的撬动我们的根基啊！ Mereka terus membongkar, menghancurkan fondasi kita. 教会该做什么？ Apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? 像罗德一样为子忧伤， Apakah sama seperti Lot berduka bagi mereka? 有用吗？ Apakah ada gunanya? 为此祷告， Apakah berdoa bagi mereka? 祷告当然很好， Tentu saja baik berdoa. 但是如果只是祷告没有任何的回应， Tetapi jika kita hanya berdoa tetapi tidak melakukan 那我 apa-apa, 们常常是这样，祷告完啊就没事了，洗脸刷牙睡觉。 kita sering kayak gitu, kita hanya berdoa lalu selesai itu kita langsung gosok gigi dan tidur. 这样的祷告呢，就好像说，哎主啊，我跟你讲了哈，你去执行好了。 Doa seperti ini seperti kita katakan kepada Tuhan, oh Tuhan saya sudah sampaikan kepadamu, sisanya adalah Tuhan yang bekerja. 弟兄姐妹，你有没有发现现在教会的年轻人越来越少？ Apakah Bapak Ibu sadar bahwa makin sedikit anak muda di gereja kita? 他们去哪里了？ Kemanakah mereka? 被这个世界带到世界的文化里去了。 Mereka sudah dibawa oleh zaman ini masuk ke dalam arus di dalam 仇 peradaban 敌 zaman 一 ini. 直在努力撬动我们的根基， Musuh kita terus berusaha keras untuk membongkar, menghancurkan fondasi kita. 难道我们只能一味的防守， Apakah kita hanya diam saja cukup bertahan? 却不应该去进攻吗？ Bukankah kita juga harus mengerang mereka? 请不要误会，我并非指着说，好像在护教学上面去进攻、去撬动他们的根基，不是逻辑上思想而已。 Saudara-saudari jangan saya salah paham, maksud saya kita bukan seperti apologetika hanya mengerang, menghancurkan mereka punya logika. 我乃是说，基督徒必须思考，在我们身处的这个世界，如何让耶稣基督的名在凡事上居首位。 Tetapi maksud saya adalah sebagai orang Kristen yang menetap di dunia ini, apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan bisa ditinggikan di dalam segala aspek. 当世界的文化越发挑战我们的时候，我们要做什么？ Ketika budaya daripada dunia ini makin menantang kita, apa yang harus kita 弟 lakukan? 兄姐妹，我们一定要站起来，向这个世界宣战的。 Kita harus bangun dan menyatakan perang terhadap dunia 这 ini. 就是为什么我们给 LE 有产生爱心小组、 Itulah sebabnya mengapa di GRI kita ada tim aksi kasih, 艺术馆、 kita ada museum, 音乐厅、 konser hall, 学校、 sekolah, 诊所， klinik, 以及将来的大学还有墓园等等。 dan kelak kita akan ada kuburan dan universitas dan lain-lain. 你千万不要以为说，哎呀，我们好像这个会不会太分心做这些事情？ Saudara jangan berpikir apakah kita jadi akan bercabang hati mengerjakan begitu banyak kerjaan? 不是的，我们在向仇敌宣战，我们在撬动他们的根基。 Ini semua adalah pernyataan bahwa kita menyatakan perang terhadap musuh kita, kita sedang membongkar fondasi 教 mereka. 会必须要反过来渗透这个社会的文化。 Gereja seharusnya melawan dan masuk ke dalam budaya, mempengaruhi budaya dunia ini. 这是一定要做的， Ini yang harus kita 否 lakukan. 则教会就像开本所说的， Kalau tidak, gereja kita akan seperti apa yang dikatakan oleh Kuiper. 你就是在一个快要倒塌的房子里面修补那个小窗户。
Kita hanya memperbaiki jendela kecil di dalam gedung rumah yang sudah hampir roboh. 最后窗户得救了，房子倒塌的很厉害。 Dan pada akhirnya jendelanya terselamatkan tetapi rumahnya hancur lebur. 亲爱的弟兄姐妹，这是天父世界。 Saudara-saudara Bapak Ibu, ini adalah dunia daripada Allah Bapa. 我们这些所谓的基督徒、天父的孩子们，一定要在其中发挥影响力。 Sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan di dunia ini kita harus mempunyai pengaruh. 我们做这些文化上影响的工作，其实是为福音的使命做预工的。 Kita menjalankan mandat budaya itu sebenarnya merupakan persiapan bagi mandat Injil. 然而，你坐在哪一个门口很重要。 Pertanyaannya adalah saudara duduk di depan pintu gerbang yang mana? Itu sangat penting. 你是像罗德一样坐在索多玛的城门口呢，还是坐在上帝之城的门口呢？ Apakah engkau sama seperti Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom atau saudara sedang duduk di pintu gerbang kota Allah? 我完全没有一个意思说我们的信仰要和这个世界二分， Saya sama sekali tidak bermaksud bahwa iman kita harus terpisah daripada dunia ini. 我乃是说你的财宝在哪里，你的心就在哪里。 Tetapi yang kumaksud adalah di manakah hartamu, di situ hatimu. 罗德为什么要坐在城门口？ Mengapa Lot mau duduk di pintu gerbang Sodom? 罗德坐在索多玛的城门口，因为他本就心里面贪爱世界， Lot duduk di depan pintu gerbang Sodom karena dia sendiri mengasihi, mencintai dunia ini. 我们今天为什么这么拼命的工作？ Mengapa hari ini kita bekerja begitu keras? 为什么这么辛苦的培养孩子？ Mengapa begitu susah payah kita membesarkan anak 有的人 kita? 自己年纪一大把了，还要拼命的去学习，学这个学那个。 Ada yang sudah mulai tua tapi dia masih dengan rajin belajar ini, belajar itu. 我们要问我们的动机是什么？ Apa yang menjadi motivasi 我 kita? 们的财宝到底在哪里？ Di manakah harta benda kita? 今天有太多的人想着赚大钱、赚大钱、赚大钱，得名利。 Hari ini banyak orang yang terus memikirkan bagaimana mencari uang yang lebih banyak, mendapatkan nama dan kuasa. 有多少人去思考自己灵魂的安息？ Tapi berapa banyak yang memikirkan tentang di manakah jiwanya? 今天有不少的基督徒心怀诡诈， Hari ini banyak sekali orang Kristen yang melicik hatinya. 他们不但没有高举耶稣基督的名，反而利用主的名去高举自己。 Mereka tidak meninggikan nama Kristus, mereka malah mempergunakan nama Tuhan untuk meninggikan namanya sendiri. 这就是为什么假先知越来越多了， Itulah sebabnya mengapa nabi palsu makin banyak, 为什么假师傅越来越多了， guru-guru palsu makin banyak, 各种异端邪说越来越猖狂了。 berbagai macam ajaran sesat, doktrin sesat merajalela. 我希望在座的各位，包括我自己，我们不要以为我们和他们不一样。 Saya berharap Bapak Ibu yang duduk di sini termasuk diri saya, jangan berpikir bahwa kita berbeda dengan mereka. 如果我们的心和罗德一样贪爱世界，我们和他们没有什么两样， Jika hati kita sama dengan Lot mencintai dunia ini, maka kita tidak berbeda dengan mereka. 而且审判是更大的。 Tetapi penghakiman akan lebih besar. 弟兄姐妹，这一切都是从父来的，圣经说。 Bapak Ibu, kita mengatakan bahwa semuanya ini berasal daripada Bapa. 所以我们不要自欺。圣经说，一个人不能侍奉两个主。 Maka jangan kita menipu diri karena kita katakan bahwa satu orang tidak boleh bisa mengabdi kepada dua tuan. 不是爱这个就是恶那个， Engkau akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. 我们不能又侍奉神又侍奉马门的。 Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. 当我们向世界妥协的时候，弟兄姐妹，这场属灵的征战就已经败了。 Ketika kita kompromi kepada dunia ini, maka peperangan rohani ini sudah kalah. 所以真的，我们要求上帝来怜悯我们。 Maka kita harus memohon belas kasihan daripada Tuhan. 我们不知道，像现在我们所处的印尼，这个政府更迭之后会发生什么事情。 Kita tidak tahu bahwa Indonesia tempat kita berada sekarang ini setelah pergantian pemerintahan baru, apakah yang akan terjadi? 将来会不会出台不一样的宗教法案呢？ Apakah kelak akan muncul hukum agama yang berbeda? 不是你说了算。 Bukan saudara yang menentukan. 我们现在唐牧师年纪越来越大， Kita juga tahu bahwa pendeta Stephen Tong makin lanjut usianya. 上帝其实常常借着唐牧师这个人，来对 GRE 有一些的属灵的遮盖。 Tuhan sering memakai pendeta Stephen Tong untuk mempunyai satu pengaruh rohani bagi GRI. 如果他年纪大了走了， Jika dia sudah lanjut usia dan suatu hari meninggal, 你敢保证回教徒不会开始对我们做一些逼迫吗？ apakah saudara bisa menjamin bahwa kaum muslim tidak akan mengadakan penganiayaan terhadap kita? 那我们有没有做好随时的准备？ Apakah kita sudah siap sedia? 又或者我们会和罗德一样， Apakah kita sama dengan Lot? 就坐在索多玛的那个城门口，那个虚假的，好像当官的那个高位，在自欺欺人的说。 Apakah kita sedang duduk di pintu gerbang di satu posisi yang tinggi tapi yang sebenarnya palsu, kita sedang menipu diri kita? 啊，教会还在，我们是主的百姓。
Oh, yang penting gereja masih ada, kita adalah umat Tuhan. 啊！你看，我们还可以讲道， Lihatlah kita masih bisa 我们还可以 berkhotbah, 唱诗， kita masih bisa menyanyikan 哇，我 pujian, 们还在传讲上帝的话， kita masih memberitakan firman Tuhan. 却不知早已失去了长子的名分， Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah kehilangan status sebagai anak 就 sulung. 像罗德一样，没有人听他的。 Sama seperti Lot, tidak ada lagi yang mendengarkan dia. 各位千万不要效法罗德， Bapak Ibu, janganlah kita meneladani Lot. 好像自以为用自己的聪明能够好像收买这个世界一样， Dia kira dengan kepintarannya dia bisa menyuap dunia ini. 实则他已经两只脚，其中一个脚已经踩到地狱之门了。 Tapi sejujurnya bahwa sebenarnya salah satu kakinya sudah menginjak kepada pintu neraka. 这是我要讲的第一个门，不要贪爱世界。 Ini adalah pintu pertama yang ingin ku sampaikan, yaitu jangan mencintai dunia ini. 接下来我要讲第二个门，叫自己的门。 Selanjutnya pintu kedua yaitu pintu diri sendiri. 当然，我们也不否认彼得对罗德的观点。 Tentu saja kita tidak menyangkal pandangan Petrus tentang Lot. 罗德他确确实实是一个义人， Lot sungguh adalah orang yang benar. 单单从他热情的这个待客、体恤人的需要就可以看出来。 Dari antusiasme dia untuk memberikan tumpangan kepada orang asing dan juga yang kesadarannya akan kebutuhan orang lain, kita bisa melihat ini. 圣经说他坐在城门口的时候是什么时候？是什么时间？ Kapan kita mencatat dia duduk di pintu gerbang? Kapan itu? 晚上。 Itu malam hari. 他为什么要晚上坐在那里？ Mengapa harus malam hari? 在当时的文化背景之下，古晋东呢有很多的旅客，他们经过一些地方找不到客栈， Di dalam budaya Timur Dekat kuno pada masa itu, banyak musafir yang tidak bisa menemukan tempat penginapan. 所以当时的每一个城市的本地人有一个责任，就是要接待他们到自己家里去住的。 Jadi penduduk setempat dari tiap kota mempunyai tanggung jawab untuk bisa menampung orang asing di rumahnya. 他在这件事情上就显出他是一个义人，因为他乐意接待。 Maka di dalam hal ini Lot dinyatakan sebagai orang benar karena dia sangat antusias untuk menyambut tamu. 虽然这是当时社会每一个人的义务， Meskipun ini adalah satu tanggung jawab, harusnya menjadi tanggung jawab seluruh penduduk setiap orang daripada penduduk setempat. 但是我们分明看今天的经文的时候，谁去接待那两个天使？ Tapi dari ayat yang kita baca hari ini, siapa yang menyambut kedua malaikat? 只有罗德一个人， Hanya Lot sendiri. 其他人不但不好客，反而想尽脑筋想要害他们。 Orang-orang yang lain mereka tidak mau menyambut, bahkan berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari kedua orang tersebut. 因为想要从这两个外乡人身上得好处。 Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu daripada kedua orang asing ini. 你说，哎，那罗德会不会也是这样？ Lalu 和他 saudara 们一样想要得好处呢？ Ya, saudara bertanya, apakah mungkin Lot sama seperti mereka mau mendapatkan sesuatu keuntungan? 有没有可能这两个天使穿着很华丽，罗德就起了贪心？ Apakah ada kemungkinan kedua malaikat ini berpakaiannya sangat mewah sehingga Lot menjadi serakah? 又或者罗德早就被索多玛这里的人给同化了，他 Atau 就想着跟他们发生性关系？ mungkin Lot sudah membaur sama dengan penduduk setempat di Sodom. Mereka menginginkan berhubungan seksual dengan kedua orang ini. 我想都是有可能的。 Saya rasa semua itu mungkin. 但是更有可能的是，罗德做这一切是为了行义。 Tapi saya rasa lebih mungkin adalah Lot melakukan semua ini demi menjalankan kebenaran. 我们看19章的第2节， Kita lihat pasal 19 ayat kedua. 罗德在这里用了一个词叫“清早起来再走 Di sini dipakai satu istilah besok pagi. ”。啊，这个清早是指非常非常非常早，天还微微亮的时候。 Besok pagi di sini itu yang dimaksud itu adalah pagi-pagi buta sebelum fajar menyingsing. 请问你见过这样待客的吗？ Apakah saudara pernah melihat orang yang menyambut tamu seperti 如果今 ini? 天有个客人到你家里面来，大老晚的他终于到了，你说请睡，然后明天你早点走哦，你会不会这样？ Apakah saudara akan seperti ini? Ada satu tamu yang sudah larut malam menginap di rumahmu lalu kamu mempersilakan dia untuk pergi pagi-pagi buta? 不可能嘛， Tidak mungkin. 情理上说不过去的，对不对？ Itu tidak masuk akal. 那罗德他这样做到底为什么？ Lalu mengapa Lot berbuat demikian? 第一点，如果罗德真的是像我刚刚设想的那样，要从这两个人身上得好处的话， Poin pertama, jika Lot seperti yang kita duga tadi, misalkan dia mau mendapatkan keuntungan dari kedua orang ini, 他就不会急着赶他们走，而是要想办法多留他们，正如雅各的这个叔叔拉班一样，要留雅各。 maka Lot tidak akan cepat-cepat meminta mereka untuk pergi. Dia akan berusaha untuk menahan mereka, sama seperti ketika Laban dia menahan Yakub. 第二，我们回到圣经的
原文来看，看第2节， Kita lihat di ayat kedua, kita balik ke dalam bahasa aslinya. 罗德称呼这2个人我主啊。 Lot memanggil kedua orang tersebut tuan-tuan. 这里的我主啊，原文是 Adon， Tuan-tuan ini di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata Adon. 它不同于亚伯拉罕在接待3个天使的时候所用的 Adonai。 Ini berbeda dengan istilah yang dipakai oleh Abraham ketika dia menyambut 3 malaikat. Kata yang dipakai di situ itu adalah Adonai. Adon 是对人类的尊称。 Adon itu merupakan sebutan yang ditujukan kepada manusia. 虽然在第1节的时候，罗德也是脸俯伏在地要拜对方， Meskipun di ayat pertama Lot dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, 但这不是说罗德认出这2个是天使， itu tidak berarti bahwa Lot mengenali bahwa kedua orang ini adalah malaikat. 而是行当时很正常的对贵宾的一个礼仪，他们确实是会这样。 Tapi itu merupakan satu penghormatan terhadap tamu terhormat yang sangat biasa pada kebudayaan pada saat itu. 因此，罗德其实没有看出他们的身份的， Maka Lot sebenarnya tidak tahu akan identitas daripada kedua orang ini. 所以他就不会存在于亚伯拉罕看天使那种敬畏的那种情怀，他是没有的。 Maka di dalam diri Lot itu tidak ada emosi seperti Abraham yang ketika dia melihat malaikat ada suatu perasaan takut. 那么我们回过来， Lalu kita balik ke sini. 到底是什么原因使得罗德大晚上的邀请他们进来，然后一大早的时候想要赶他们走呢？为什么？ Jadi alasan apa yang mendorong Lot sehingga Lot malam-malam mengundang mereka cepat-cepat masuk ke dalam rumah mereka, tetapi pagi-pagi buta sudah meminta mereka untuk keluar daripada tempat itu. 除非罗德早就料准，如果天一亮，一定有不好的事情要发生。 Selain kalau Lot tahu bahwa jika fajar sudah menyingsing, hari sudah terang, maka ada sesuatu buruk yang akan terjadi. 对不对？ Benarkah? 我们再基于彼得对罗德他的认可， Sekali lagi kita lihat bahwa penekanan akan karakter Lot oleh Petrus. 彼得说他的异心天天发动， Petrus katakan bahwa hati yang benarnya tersiksa. 意味着罗德他很清楚所多玛人作恶的习惯。 Itu artinya bahwa Lot dia sangat jelas tahu dengan jelas kebiasaan daripada orang Sodom berbuat jahat. 我们看19章的第4节， Kita lihat pasal 19 ayat keempat. 这些人他们其实老早就在城门口盯上这2个外乡人。圣经说，连老带少的其实是要想强奸他们。 Kita mencatat bahwa orang-orang di Sodom ini, ya dari awal mereka ketika di pintu gerbang mereka sudah menyoroti kedua orang tersebut, dari yang muda sampai yang tua mereka ingin berhubungan seksual dengan kedua orang asing ini. 所以罗德看见他们处在危险之中，他的异心发动，就赶紧说：“哎，快来我家，快来我家！” Maka Lot peka sadar bahwa mereka berada dalam bahaya, maka hatinya yang benar cepat-cepat memanggil mereka untuk masuk ke rumahnya. 并且赶他们走的时候也是这把。 Dan juga cepat-cepat mengusir meminta mereka untuk pergi. 因为他知道所多玛人如果在天一亮的时候，他们要来闹事啊。 Karena Lot tahu bahwa ketika hari sudah terang, orang Sodom akan datang mencari masalah. 万万没想到，圣经说，在第4节， Tetapi tidak disangka apa yang dikatakan Alkitab di ayat keempat. 这些人竟然连夜行动，没等2个天使睡下，他们就来敲门了。 Bahkan sebelum mereka kedua orang ini tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom mereka sudah datang mengepung. 罗德开门， Lot, buka pintunya. 今天晚上到你家里来2个人是谁？ Siapa 2 orang yang datang ke rumahmu malam 他们 ini? 在哪里？ Di mana mereka? 赶紧把他们交出来， Cepat bawa mereka keluar. 和我们做爱。 Supaya mereka bisa berhubungan seksual dengan kami. 圣经的原文是要讲他们要和这2个人发生性关系。 Jadi di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya maksudnya adalah orang-orang Sodom mau berhubungan seksual dengan kedua malaikat ini. 如果你是罗德，你怎么办？ Jika Bapak Ibu adalah Lot, apa yang saudara akan lakukan? 外面全是人， Di luar rumahmu semuanya sudah dikepung orang, 很困难，对不对？ susah. 圣经说罗德这样回应， Kita mencatat beginilah respon Lot. 罗德竟然出来哦， Lot keluar, 他出来之后把门关上， lalu dia menutup pintunya 然后到众人的面前， dan dia berdiri di hadapan mereka. 他说：“众弟兄啊，请你们不要做这恶事。 Dia katakan, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. ”记载在6到8节哈。
Itu tercatat di dalam ayat ke-6 sampai 他 ke-8. 说：“我有2个女儿，还是处女， Dia katakan saya punya 2 orang anak perempuan, mereka masih perawan. 请容我领出来，任凭你们的心意而行。 Biarkanlah saya bawa mereka keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka apa yang kamu pandang baik. ”他说：“只是这2个人既然到我的舍下，就不要向他们做什么恶事。 Hanya saja kedua orang ini, jangan mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku, janganlah engkau melakukan yang jahat kepada mereka. ”弟兄姐妹，在这里我们看见2个事情。 Di dalam ayat-ayat ini kita melihat 2 hal. 第一个，罗德要保护这2个天使的心是真的， Yang pertama, hati Lot mau melindungi kedua malaikat itu benar. 因为他出来其实是很冒险的， Karena dia keluar itu sebenarnya dia harus mengambil 这些人可以 resiko. 把他暴力打死的， Orang-orang ini bisa memukulinya sampai mati. 但是他愿意保护这2个人出来，并且有意识的把门关上，为了不让索多玛人进去。 Tetapi demi melindungi kedua orang ini, dia mengambil resiko keluar dan dengan sengaja dia menutup pintunya supaya orang Sodom tidak bisa masuk. 这是第一点， Ini adalah poin 但是第 pertama. 2点很重要。 Dan poin kedua sangat penting. 罗德想要保护天使的基础是错的， Dasar daripada Lot mau melindungi kedua malaikat itu salah. 他用什么方法？ Cara apa yang dia pakai? 他用很世俗的方法， Dia memakai cara duniawi. 他用称兄道弟的方法。 Dia memakai cara menyebut mereka sebagai saudara. 你见过世人喝酒喝醉吗？ Apakah saudara pernah melihat orang yang minum dan mabuk? 罗德仿佛一个灵性喝醉的人， Lot itu seperti seorang yang rohaninya sedang mabuk. 来干 Ayo kita tos. 划拳 Lalu mereka bermain game. 啊，他以为这样对方就可以给他脸了 Dia pikir dengan cara begini maka orang tersebut akan memberikan muka kepadanya. 啊，他们俩是我的哥们儿。 Aduh, kedua orang ini tuh mereka adalah saudaraku. 哎呀，各位大哥，我是你们的小弟， Saudara-saudaraku, saya adalah adik kalian. 看在小弟的面子上，就让我朋友走了。 Tolong kasih muka kepada saya, biarkan temanku pergi. 这是他行义的基础。 Ini dasar dia menjalankan kebenaran. 这是错的。 Ini salah. 罗德他不但以他的人格和尊严作为行义，也就是保护天使的基础， Bukan saja dengan karakter dan juga kehormatannya sebagai dasar dia menjalankan kebenaran untuk melindungi kedua malaikat. 最让我受不了的，他竟然把他自己的女儿都押上， Yang saya sangat tidak setuju dan dia mempertaruhkan kedua anak 还 perempuannya. 特别提醒对方，我2个女儿还是处女哦， Dan dia sengaja mengingatkan orang-orang tersebut bahwa kedua anak perempuannya ini belum 真是让 dijamah 大跌 laki-laki. 眼镜。 Ini sungguh mengagetkan bagi semua orang. 一个父亲怎么会做出有这样想出如此邪恶的想法？ Bagaimana mungkin seorang ayah mempunyai pemikiran sejahat ini? 哪怕在那个时候、那个时代，待客之道是如此的重要， Sekalipun pada zaman itu menyambut tamu itu adalah sesuatu yang sangat penting. 哪怕在那个时代，女性的地位是如此的卑微， Sekalipun status wanita pada saat itu begitu rendah, 哪怕在那个时候，罗德再没有退路， sekalipun pada saat itu Lot tidak mempunyai jalan keluar lagi, 但自己的女儿，像我们华人常说，手心手背都是肉啊。 tetapi anak perempuan sendiri berdasarkan kebudayaan Tionghoa itu bagaimanapun itu adalah daging dari 你怎么 dirimu. 舍得呢？ Bagaimana engkau rela? 你更何况是把他们的贞洁交给一群匪类去糟蹋。 Apalagi engkau memberikan keperawanan mereka untuk diperkosa oleh penjahat. 我必须以上帝的仆人的身份澄清一件事情： Sebagai hamba Tuhan saya harus memperjelas di sini. 这样的行为绝非出自我们基督教的道德伦理。 Tindakan seperti ini pasti bukan daripada prinsip moral etika kekristenan. 华人有句俗语叫做“近朱者赤，近墨者黑 Di dalam bahasa Mandarin ada satu pepatah yang mengatakan bahwa engkau dekat dengan apa, maka engkau menjadi seperti benda tersebut. ”。当我们以一个错误的动机浸泡在一个邪恶的环境里的时候，你一定会渐渐被污染的。 Jika kita dengan suatu motivasi yang salah, kita berkecimpung di dalam suatu lingkungan yang jahat, maka perlahan-lahan engkau pasti akan dipengaruhi, diubah oleh lingkungan tersebut. 弟兄姐妹，这是很好的一个提醒。 Ini merupakan satu peringatan yang sangat 在 baik. 提摩太后书的2章22节，圣经说： Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-22 dicatat, 你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人，追求公义、信德、仁爱、和平。 jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 罗德怎么做的？ Apa kalau sudah melakukan seperti ini?
他有没有像圣经说一样逃避？ Apakah seperti yang dikatakan Alkitab, Lot menjauh? 他一开始就没有选择逃避， Dari awal dia tidak memilih untuk menghindar. 反而渐渐挪移他的帐篷， Dia malah pelan-pelan memindahkan kemahnya mendekati Sodom. 最终落在试探里面无法自拔。 Dan akhirnya dia jatuh ke dalam pencobaan dan tidak bisa keluar lagi. 就像你掉在沼泽里面，靠自己没有办法跑出来的。 Sama seperti engkau jatuh ke dalam lumpur, engkau tidak bisa keluar lagi dengan bersandar pada dirimu. 罗德在索多玛这个大环境里面耳濡目染， Di dalam lingkungan besar Sodom, apa yang Lot dengar, apa yang Lot lihat semuanya mempengaruhi dia. 他习惯听见和看见各种荒淫之事。 Dia sudah terbiasa mendengar, melihat berbagai macam kejahatan dan kekejian. 现在竟然下意识的拿他女儿开刀， Dan sekarang setelah bawa di dalam alam bawah sadar dia mengorbankan anak perempuannya. 或许他这样做，连他自己都吓一跳。 Mungkin dia sendiri kaget akan apa yang dia lakukan. 他以为自己在行义， Dia mengira dirinya sedang menjalankan kebenaran, 却不知道自己却行了耶和华眼中看为恶的事。 tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan apa yang jahat di mata 各 Tuhan. 位，罗德这般的生命光景，正是我今天要提出来的可怜的地方。 Bapak Ibu, gambaran kehidupan daripada Lord ini yang ingin saya angkat sebagai di hari ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. 一方面，我们确确实实看见他的努力； Di satu sisi kita melihat usahanya, 另一方面，我们也发现他虽然有义心，但是很难行出完全的义行。 di satu sisi yang lain kita melihat memang dia memiliki hati yang benar, tetapi dia susah untuk menjalankan kebenaran sepenuhnya. 当他的行为行出来的时候，反倒是显得扭曲，反倒是显得非常的丑陋。 Tetapi ketika dia menjalankan kebenaran itu malah kelihatannya itu agak menyimpan dan juga jelek. 先知以赛亚曾经说 Yesaya pernah mengatakan,：“ 我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。” kita sekalian seperti seorang yang najis, segala kesalahan kita itu seperti kain kotor. 是的，自从亚当堕落以来， Benar, semenjak kejatuhan Adam, 人类的眼目就从对上帝荣耀的注目，开始转向了自己。 pandangan manusia bergeser dari pandangan akan kemuliaan Tuhan, bergeser memandang kepada diri dan kepada manusia. 你看，当鼻祖一吃这个禁果， Saudara lihat ketika nenek moyang pertama kita makan buah terlarang, 他们就因为看见彼此没有穿衣服，就很害羞。 dia melihat dirinya telanjang, dia menjadi sangat malu. 为什么？因为上帝的荣耀离开他们了。 Karena kemuliaan Tuhan telah meninggalkan mereka. 人类开始从此依靠自己的义，只能依靠自己的义了。 Semenjak itu manusia mulai bersandarkan pada kebenaran dirinya sendiri dan hanya bisa bersandar pada kebenarannya sendiri. 亚当怎么依靠自己的义？ Bagaimana Adam dia bersandar pada kebenarannya sendiri? 哎，这里有无花果树叶子，我把它摘下来做成裙子。 Di sini ada daun daripada pohon ara, saya mencabutnya dan merajut menjadi cawat. 他没有祷告主啊， Dia tidak berdoa kepada Tuhan. 他开始依靠自己了。 Dia mulai bersandar pada 他以为这样 dirinya. 遮住就不害羞了。 Dia pikir dengan memakai cawat itu maka dia tidak akan malu lagi. 他遮住之后发生什么事情？ Lalu apa yang terjadi setelah dia memakai cawat tersebut? 耶和华来了， Datanglah Tuhan. 耶和华说：“亚当啊，你在哪里 Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau?？” 哇，他一听马上躲藏起来。 Sekali dia mendengar dia langsung bersembunyi. 为什么？ Mengapa? 因为他害怕， Karena dia takut. 并且呢，他自以为有义，就把不义之罪推给他的老婆。哎， Bukan hanya itu, dia merasa dirinya benar, lalu dia menimpakan kesalahan tersebut kepada istrinya. 你吵架的时候也这样的。 Apakah ketika Bapak Ibu bertengkar dengan suami istrimu, engkau juga begitu? 我老婆今天在这里，我们吵架的时候也会这样。 Istriku ada hadir di sini, ketika kami berantem, kami juga seperti itu. 我哪里错？这就是你错，你错，你错，你错。 Saya mana salah, yang salah adalah kamu. 人类就是这样的，罪人就是这样， Demikianlah manusia, manusia berdosa. 女人也是如此。 Demikian juga perempuan. 她控告蛇的不义。 Perempuan itu menimpakan kesalahannya itu pada ular. 哇，弟兄姐妹，我说难听一点哦，某一个层面上，我们真的还不如那条蛇。 Maafkan saya saudara-saudara jika kedengaran agak kasar, tapi di dalam aspek tertentu kita ini jauh lebih buruk daripada ular. 为什么？因为他 Kenapa? 犯了罪，他没有不承认， Karena ular itu berdosa, dia tidak menyangkalnya, 他没有逃避， dia tidak kabur, 他也没有抱怨， dia juga tidak berkeluh kesah. 他承认自己的不义啊！ Dia mengaku akan keberdosaannya. 全人类现在一种无法自知不义的自义中间。
Seluruh umat manusia sudah jatuh di dalam kebenaran diri yang tidak sadar bahwa dirinya itu bukanlah orang yang benar. 因为他们受困于罪恶的权势， Karena mereka dibawa kuasa daripada dosa. 正如罗德受困于整一个索多玛黑暗的权势之下。 Itu sama dengan Lot dibawa kuasa daripada keseluruhan kegelapan kejahatan daripada Sodom. 他完全意识不到自己在做的挣扎毫无用处。 Lot sama sekali tidak sadar bahwa pergumulan yang dia sedang alami, apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak berguna. 我说根本一点，就连他起初的自以为意的把2个天使这个邀请进家里来，都是多余的。 Bahkan kebenaran yang dia lakukan di awal, di mana dia memanggil kedua malaikat untuk cepat masuk ke rumah dia, saya katakan bahwa itu sebenarnya tidak berguna. 为什么是多余的？ Mengapa itu tidak berguna? 我们看圣经的时候要注意前后文哈。如果你看18章的25节， Jika saudara perhatikan di Kejadian pasal 18 ayat 25, 我们看圣经， kita membuka kitab kita Kejadian pasal 18 ayat 25. 2个天使干什么来的？ Apa tujuan kedatangan daripada kedua malaikat ini? 圣经说他们是来勘察全地的。 Alkitab mencatat bahwa mereka datang untuk mengobservasi seluruh bumi. 他们勘察全地是要把耶和华的意给行出来的。 Mereka mengamati segenap bumi untuk menjalankan keadilan Tuhan. 所以他们才很诚实的告诉，在19章的2节告诉罗德说：“我们要在街上过夜。” Makanya dengan jujur mereka katakan di pasal 19 ayat kedua, mereka katakan kepada Lot, kami akan bermalam di tanah lapang. 这是真的，他不是客气说：“哎呀，不用啦，你别那么客气，我们睡外面就好了。”不是。 Jadi mereka bukan sedang basa-basi, mereka dengan jujur katakan bahwa mereka akan bermalam di tanah lapang. 罗德他并不知道，他自己热心要搭救的这2个天使，正是听了亚伯拉罕祷告之后，由耶和华上帝差来拯救他的。 Lot tidak sadar bahwa kedua malaikat yang dia dengan antusias mau selamatin itu sebenarnya merupakan utusan daripada Tuhan, karena Tuhan telah mendengarkan doa daripada Abraham. 弟兄姐妹，这就是我要提出的第2个门，叫自己的门。 Inilah pintu kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu pintu diri sendiri. 我们看到很奇怪，为天使开门， Kita lihat sangat aneh, membukakan pintu bagi malaikat, 催天使出门， mendesak para malaikat untuk pergi, 为天使关门， menutup pintu bagi malaikat, 为天使守门 menjagain pintu bagi malaikat. 的那一个人，全都是罗德。 Orang yang mengerjakan semua ini adalah Lot. 你有没有搞错啊？ Apakah tidak salah? 人家2天使是在救你的， Malaikat datang mau menyelamatkan Lot, 你自己好像救世主一样，拼命要救他们。 tapi Lot seolah-olah seperti juru selamat mau menyelamatkan mereka. 这个画面常常出现在一些搞笑的一个片段里面。 Gambaran seperti ini sering muncul di dalam film komedi. 武林高手从山上下来要拯救一个人， Ada ahli kungfu turun dari gunung datang mau menyelamatkan seseorang. 这个人呢却自以为啊你现在很危险，我来救你。 Oleh yang mau diselamatkan ini berpikir, oh engkau sekarang dalam bahaya, saya akan menyelamatkan engkau. 像罗德一样挡在一群恶人面前，他说：“你快走，我来保护你。” Jadi sama seperti Lot, berdiri di hadapan orang lain, katakan, pergilah, saya akan melindungi engkau. 然后电影这个导演呢就会把摄像头对准那个高手， Lalu sutradara akan menyoroti kameranya kepada ahli kungfu 他 ini. 就会露出一个很无奈的姿势。 Lalu akan kelihatan ahli kungfu ini seperti pasrah. 罗德就是这样， Demikianlah Lot. 我们自己也常常就是这样。 Kita seringkali juga seperti itu. 我不知道今天我们中间有没有还没有信主的人， Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu hari ini yang duduk di sini ada yang belum percaya Tuhan. 看看这个世界就好了。 Lihatlah dunia ini. 有多少人他们信奉某一个宗教，真的很虔诚， Berapa banyak orang yang percaya akan agama tertentu, mereka sangat saleh. 但是他们心里面有真的平安吗？ Tetapi apakah mereka memiliki damai sejahtera yang sungguh-sungguh di hati mereka? 其他宗教的人也会认识到自己是个罪人的，甚至没有宗教的人，在良心的功用上，一定程度也会认识我是个罪人。 Orang-orang di agama lain, bahkan mereka yang tidak beragama, karena hati nurani, fungsi daripada hati nurani, mereka bisa sadar, tahu bahwa mereka adalah manusia berdosa. 但是所有的这些的人，他们虽然认识到自己是罪人，却是用自己的方法，行自己的义去拯救。 Tetapi semua orang ini, meskipun mereka sadar mereka adalah manusia berdosa, tetapi mereka memakai cara sendiri yang mereka anggap sebagai kebenaran untuk menyelamatkan diri mereka. 做很多的善事， Dengan berbuat banyak kebaikan, 各种拜拜， dan juga mungkin sembah ini itu.
修身养性，到山里面去住着。 Mereka mungkin bermeditasi, bertapa di gunung. 他们还以为这样自己可以累积功德，然后以后可以进到他所认为的那个天堂去了。 Mereka berpikir dengan berbuat demikian mereka bisa mengumpulkan pahala dan akhirnya bisa masuk kepada surga mereka. 在华人的这个无神论群体里面特别严重。 Dan hal ini sangat parah di dalam kelompok ateis di dalam lingkungan orang Tionghoa. 我跟他们传福音，他们常常说白天不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。 Saya mengabarkan Injil kepada mereka, lalu jawabnya apa? Mereka katakan jika siang hari engkau tidak melakukan kejahatan maka engkau tidak harus takut, malah hari ada hantu yang mengetuk pintumu. 很讽刺的， Bukankah ini ironis? 他们不信有都汉，但是他们信有这个寒度。 Mereka tidak percaya adanya Tuhan, tapi mereka percaya adanya hantu. 世人没有任何出路的， Manusia di dunia ini tidak mempunyai jalan keluar. 所以他们的意义其实是没有一个至高的道德的标准。 Jadi kebenaran manusia itu tidak ada satu standar moral yang tertinggi. 没有办法，弟兄姐妹，他们没有这个至高道德标准的时候，他们只能以自己为标准的。 Karena mereka tidak memiliki standar moral yang tertinggi ini sebagai landasan daripada kebenaran mereka, maka mereka hanya bisa menjadikan diri mereka sebagai landasan kebenaran itu. 他们找来找去，只能找到自己这个自义这扇门的。 Mereka mencari, melaba-laba, tapi mereka hanya bisa menemukan diri mereka sendiri yang sebagai kebenaran itu. 另外呢，有信有神的， Di sisi lain ada orang yang percaya ada 一 Tuhan. 天好几次去礼拜， Sehari mereka bisa menyembah berkali-kali. 他们以为这样上帝就喜悦他们了。 Mereka mengira dengan begini Tuhan akan berkenan kepada mereka. 结果出了他们那个庙的门呢，各样的行恶、吃喝嫖赌都来的。 Tetapi setelah mereka keluar daripada rumah ibadah, mereka melakukan segala kejahatan, makan, minum, melacur, dan berjudi. 弟兄姐妹，这样自义的门，不能救我们，反倒让上帝成为审判我们的这个根据。 Saudara-saudari, pintu sendiri-sendiri yang berdasarkan pada kebenaran sendiri ini tidak bisa menyelamatkan kita. Justru itu menjadi dasar atas penghakiman Tuhan terhadap kita. 接下来我要讲最后一个门，叫做 Selanjutnya saya akan 永生的门。 membicarakan pintu yang terakhir yaitu pintu kehidupan kekal. 当罗德站在自己的门口要施行拯救的时候， Ketika Lot berdiri di depan pintunya mau melakukan tindakan menyelamatkan, 我们看圣经19章的9节， Kita 所 lihat 多玛人这样回应他。 ayat ke-9, orang-orang di Sodom menjawab dia. 圣经19章19节说到，众人就向前拥挤罗德，要怎么样？要攻破房门。 Dicatat di situ mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras dan untuk mendobrak pintu. 他要攻破房门啊！ Untuk mendobrak pintu. 弟兄姐妹，你也和罗德一样吗？ Apakah Bapak Ibu sama seperti Lot? 你也是守着自己的那一扇门不放吗？ Apakah saudara juga berpegang erat pada pintumu sendiri dan tidak mau lepas? 你和你的门是何等的脆弱！ Bapak Ibu dan pintumu itu begitu remah 我告诉 adanya. 你，这个世界很容易就可以将它攻破的。 Saya katakan bahwa dunia itu akan sangat gampang menghancurkan pintumu. 有一次我坐飞机， Suatu kali saya naik pesawat, 旁边坐了一位这个穆斯林朋友， di samping saya ada seorang Muslim. 我身体很疲惫，我做了祷告我就睡觉了。 Saya sangat capek maka saya berdoa lalu saya tidur. 当然没有唐牧师的信心，他从来不坐飞机，从来不祷告的。 Saya tidak mempunyai iman seperti pendeta Stephen, dan setiap kali dia naik pesawat dia tidak pernah berdoa. 我就说主啊，这个平安在你手上，我先睡了。 Saya katakan ya Tuhan damai sejahtera ada di tanganmu maka saya sekarang akan tidur. 然后那个飞机飞呢，就常常有气流 Dan di tengah angkasa sering ada goncangan, 会震动，对不对？ ada sedikit goncangan. 每一次震动，我就眼睛醒过来看一下。 Setiap ada goncangan mata saya agak terbuka dan lihat. 我每次醒过来呢，就看见旁边这位这个回教徒朋友呢，就在读他的可兰经。 Setiap kali saya membukakan mata saya lihat teman Muslim di samping dia sedang membaca Al-Qurannya. 读完之后呢，很敬虔的关上，然后亲他， Dan setelah membacanya dia menutupnya dengan hati-hati dan mencium Al-Quran 放 tersebut. 好， Apa kabar? Dan Oh, yo menaruhnya baik-baik. 我又睡着了。 Lalu saya mulai tertidur lagi. 飞机又开始震， Lalu pesawatnya mulai goncang lagi. 我又醒过来， Saya kebangun lagi. 他又在看， Saya lihat lagi. Dia sedang membaca. 又亲完， Kemudian tutup lalu Yung menciumnya. Lalu taruh balik lagi. 一连好几次，一直到我下飞机， Berkali-kali sampai kami turun dari pesawat. 他就一直这样做，一直这样做。 Dia terus mengulangi hal yang sama. 后来呢，坐旁边的我同行的一个朋友给我们拍了一张照片， Lalu ada satu teman seperjalanan yang memfoto kami berdua. 我当时的时候睡得很认真，我说
Jadi pas saat itu saya tertidur ngenyak, 他呢看得很认真， lalu dia membaca Al-Qur'annya dengan sangat serius. 哇，我没有任何要嘲笑他的意思， Saya sama sekali tidak ada maksud mau mengejek. 他敬虔的心是真的。 Hati dia yang salah itu benar. 但是我给这张照片给了一个标题， Lalu saya kasih satu judul untuk foto ini. 我说平安或敬虔，你自己选。 Saya kasih judul damai sejahtera atau kesalehan, silakan pilih sendiri. 我虽然是个罪人， Saya adalah manusia berdosa. 在信主10多年的过程中间，我也常常犯罪得罪上帝。 Di dalam belasan tahun saya percaya Tuhan, saya juga sering berbuat dosa dan melukakan hati Tuhan. 也会经历一些挑战、一些困难，好像这个叫什么气流一样。 Dan saya juga akan mengalami kesulitan seperti apa yang terjadi di pesawat. 但是我知道我心里面有平安的。 Tapi saya tahu bahwa di dalam diriku ada damai sejahtera. 所以各位，我们每一个人，包括我自己也一样，曾经是和罗德一样。 Setiap dari kita, termasuk diriku, dulu kita seperti Lot. 我甚至厉害到一个程度，好像自以为能够救别人。 Saya begitu hebat sampai berpikir saya bisa menyelamatkan orang lain. 当15年前，一个传道人跟我讲耶稣的时候， 15 tahun yang lalu seorang penginjil dia membicarakan Yesus kepadaku. 那个时候我还是一个生意人。 Saat itu saya masih seorang businessman. 我说你不要跟我瞎扯了，我教你怎么做生意，你自己好好管好你自己。 Saya katakan engkau jangan lagi berkhotbah kepadaku. Saya aja yang mengajari engkau bagaimana berbisnis supaya engkau mencari uang menghidupi dirimu. 很骄傲， Saya sangat sombong. 感谢上帝，上帝没有因此就放弃我， Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya begitu saja. 就像他没有因此放弃罗德一样。 Sama seperti Tuhan tidak meninggalkan Lot. 上帝怎么样显出没有放弃罗德？ Bagaimana kita lihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan Lot? 就是当罗德被众人挤得快要断气的时候， Ketika Lot didesak hampir tidak bisa bernafas, 突然有一双手伸出来。 tiba-tiba ada tangan yang 圣经 diulurkan. 在第11节描写， Yang itu dicatat di pas ayat ke-10. 那二人伸出手来，将罗德拉进屋去，把门关上。 Kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya. 感谢上帝，圣经说罗德终于被拉进门里， Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mencatat bahwa Lot akhirnya ditarik masuk ke dalam rumah. 这是一个拯救的行动。 Ini adalah satu tindakan menyelamatkan. 于天使而言是主动的， Jadi malaikat itu berinisiatif, 但是于罗德而言是被动的。 tetapi Lot adalah seorang yang pasif. 那一刻，上帝为罗德开了一扇门， Pada saat itu Tuhan telah membukakan satu pintu bagi 这 Lot. 是一扇永生的门。 Itu adalah pintu kehidupan kekal. 上帝使他脱离了那恶者的权势。 Tuhan telah melepaskan dia daripada kuasa si jahat. 请不要误会，我在这里绝对不是说自救者天救，不是这个概念， Jangan salah paham, saya bukan sedang membicarakan konsep bahwa orang yang menyelamatkan dirinya itu akan diselamatkan. 乃是说以弗所书第2章所记载的，你们得救是本乎恩，也因着信。这样，这不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Tetapi yang ingin kusampaikan ada yang tercatat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pembelian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. 啊，有人就说了，那如果是这样的话，其实我也做不了什么嘛，我只能被救或者灭亡嘛。 Lalu ada yang berkata, oh kalau begitu tidak ada apa-apa yang bisa kulakukan. Apakah aku hanya bisa tunggu diselamatkan atau tunggu mati? 那我来什么教会读经祷告啊，传福音啊，不用做啊，反正上帝预定好了。 Jadi kalau begitu buat apa saya datang ke gereja, membaca Alkitab, mengabarkan Injil, berdoa? Tidak usah lakukan semua ini karena Tuhan sudah menetapkan semuanya. 曾经有这类想法的弟兄姐妹，你举手看一下。 Apakah Bapak Ibu ada pernah memiliki pemikiran seperti itu? Boleh angkat tangan? 就我一个人嘛， Hanya saya sendiri? 举手看看没关系的。 Bapak Ibu boleh angkat tangan. 哇，你们都很归正， Kalian semua sangat 我 reform. 就不用接着讲了。这个概念是从宿命论来的， Konsep seperti ini adalah konsep takdir. 他们相信这个宇宙真的有一位上帝， Mereka percaya bahwa di alam semesta ini ada satu Tuhan. 但是他们也相信这个上帝好像安排好一切，他就走了，也不管你了。 Tapi mereka juga percaya bahwa Tuhan ini telah menetapkan segala sesuatu, kemudian dia pergi tidak peduli lagi. 所以你生跟死跟他没有关系了。 Jadi engkau hidup mati tidak ada urusannya dengan Tuhan ini. 有这样的神学观点的人呢，他们的生活会过得非常非常的消极。 Orang yang memiliki pemikiran teologi seperti ini, kehidupan mereka itu akan sangat pesimis. 他们对自己是否得
救，没有任何确据的，没有盼望的， Mereka tidak ada pengharapan, tidak ada keyakinan akan keselamatan mereka. 因为不晓得上帝是否拣选了你嘛。 Karena mereka tidak yakin apakah Tuhan telah memilih mereka. 如果现在有人回答你，你确定上帝拣选你了吗？ Jika sekarang Anda bertanya kepada Bapak Ibu, apakah engkau yakin Tuhan telah memilih saudara? 你怎么回答？ Bagaimana jawaban saudara? 然后他再问你，你怎么知道？ Lalu dia bertanya lagi, bagaimana engkau yakin? 你想想，好像对哦，好像很难知道嘛。 Oh, lalu saudara mulai berpikir, oh ya benar ya, susah sekali untuk tahu. 其实包括我们基督徒在内，关于救恩论中间的那个预定论的部分，我们常常把重点放错了。 Termasuk kita orang Kristen, seringkali kita salah fokus tentang predestinasi di dalam doktrin keselamatan. 我们回到罗德这个故事， Kita kembali kepada kisah Lot. 请问罗德他是怎么得救的？ Saya tanyakan, bagaimana Lot diselamatkan? 他遇见了天使。 Dia bertemu dengan malaikat. 这件事情对我们产生一个挑战， Dan hal ini membuat satu tantangan bagi kita. 就当你遇见天使的时候，有没有像罗德一样去接待他？ Ketika saudara bertemu dengan malaikat, apakah engkau seperti Lot menyambut malaikat tersebut? 而不是先去思考说上帝救不救我？如果救我的话，我就接待；不救我的话，我就不接待。 Bukan malah memikirkan, oh apakah Tuhan menyelamatkan saya? Jika Tuhan menyelamatkan, maka saya akan menyambut. Jika Tuhan tidak menyelamatkan, maka saya tidak akan menyambut. 我们必须要归正一个思想： Kita harus mereformkan, membenarkan pemikiran kita. 上帝来就是为了救我们。 Bahwa Tuhan datang memang untuk menyelamatkan kita. 这便意味着，当你听见福音的时候，要抓牢； Itu artinya ketika saudara mendengarkan Injil, engkau harus memegang erat-erat. 当你遇见有人向你传福音的时候，你一定要接待他。 Engkau bertemu dengan seseorang yang mengabarkan Injil kepadamu, engkau harus menyambutnya. 我们不可忘记，在那一个索多玛的城门口，这么多的人中间，只有罗德一个人接待他。 Jangan kita lupa bahwa begitu banyak orang di pintu gerbang Sodom, hanya Lot yang menyambut kedua malaikat. 以至于最终罗德门了救恩了。 Sehingga pada akhirnya Lot diselamatkan. 这就是为什么在希伯来书的13章第2节记载， Itulah sebabnya mengapa dicatat di Ibrani pasal 13 ayat kedua. 圣经说不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。 Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. 罪人常常以为要先确认预定，然后才选择不浪费时间去相信。 Orang berdosa sering mengatakan bahwa saya harus yakin dulu saya dipilih, baru saya mau menghabiskan waktu untuk percaya. 其实圣经是应许我们要先花时间去相信那个预定的确认，才能够显明的。 Tetapi Alkitab berjanji kepada kita bahwa kita harus memakai waktu untuk percaya dulu, baru keyakinan bahwa kita telah dipilih itu dinyatakan. 请问要先相信还是先预定？到底哪一个？ Bapak Ibu, jadi yang mana duluan? Apakah percaya dulu atau dipilih? 选择先相信的举手看看。 Siapa memilih percaya dulu? Boleh angkat tangannya. 那先预定的举手看看。 Siapa yang rasa dipilih dulu? Boleh angkat tangan. 啊，还有没举手？你们还说你们都知道。 Lah yang tidak angkat tangan, engkau katakan bahwa engkau mengerti. 在逻辑顺序上， Di dalam urutan logika, 当然是预定在先啊。 tentu saja harus dipilih 如 dulu. 果这个人没有被预定得救了，他怎么会相信呢？ Jika dia belum ditetapkan dipilih, bagaimana dia bisa percaya? 但是请注意听，在时间顺序上不一样。 Tetapi ini berbeda di dalam urutan waktu. 时间顺序上，你必须要先选择，先打开心门去选择相信，才能够把那个预定给显明出来。 Di dalam secara kronologis, engkau harus membuka pintu hatimu untuk percaya. Percaya dulu, maka keyakinan bahwa engkau telah ditetapkan, engkau telah dipilih itu bisa dinyatakan. 这就是为什么我们实际在传福音的时候，不是说先预定，而是相信。 Itulah sebabnya kenapa ketika kita mengabarkan Injil, kita bukan katakan bahwa engkau sudah pilih, engkau sudah dipilih, tapi engkau katakan, engkau percayalah. 弟兄姐妹，这一道神学难题的，这个罗德他做对了， Kesulitan daripada doktrin ini, dalam hal ini Lot sudah berbuat benar. 你有没有做对呢？ Apakah Bapak Ibu sudah melakukan yang benar? 又或者你要和那些在门外的所多玛人一样，无论老少，眼睛都昏迷。 Ataukah Bapak Ibu sama dengan orang-orang lain yang ada di pintu gerbang Sodom, baik muda maupun tua, mereka semuanya matanya menjadi buta. 圣经描写他们在11节，
Kita menggambarkan mereka di ayat ke-11. 他说这些人眼睛昏迷，摸来摸去，总摸不着那个门在哪里。 Dia katakan bahwa Tuhan membutakan mata orang-orang tersebut sehingga mereka meraba-raba mencari-cari pintu tapi tidak ketemu. 他们的眼睛昏迷，仿佛在以利沙的祷告耶和华的时候， Mata mereka buta itu seperti doa daripada Elisa kepada Tuhan. 亚兰军队的眼目就昏迷了。 Setelah Elisa berdoa, maka orang-orang daripada prajurit Aram mereka menjadi buta. 这样的昏迷是显明这些人做了耶和华的仇敌。 Buta ini menandakan bahwa orang-orang tersebut telah menjadi musuh daripada Tuhan. 耶稣在约翰福音的10章9节说 Di Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-9, 他说：“我就是那门，凡从我进来的，就可得安全。 dia katakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. ”他又在启示录里面说到： Dan dia juga katakan di dalam Wahyu, 那些洁净自己衣服的有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进来。 berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 后半句接着说：“但是城门外有一些犬类，他们是行邪术的，是淫乱的，是杀人的，是拜偶像的，并一切喜好说谎的、编造谎言的。” Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, pengembara-pengembara berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. 可悲的是，当我们的主呼召亚当的时候，说：“亚当，你在哪里？”要给他机会悔改的时候， Dan hal yang mengerikan adalah ketika Tuhan kita memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. 亚当选择了逃避，亚当选择了推卸责任， Adam memilih untuk melarikan diri dan dia memilih untuk melempar tanggung 以 jawabnya. 致亚当被关在伊甸园的门外，哀哭切齿。 Sehingga akhirnya Adam diusir daripada Taman Eden dan di situ hanya ada tangisan dan gertak gigi. 在座的亚当们， Adam-Adam yang ada di sini, 你坐在哪里？ di manakah engkau duduk? 你在哪一扇的门？ Di pintu yang mana, saudara? 你是否也像圣经里所讲的这些眼目昏花的人一样？ Apakah engkau sama seperti orang-orang yang buta yang dicatat di Alkitab di sini? 这些人始终摸不着那个门。 Orang ini terus meraba mencari tapi tidak ketemu pintu itu. 如果我们自己的眼目昏花，你始终摸不到耶稣基督那一扇门。 Jika mata kita itu buta, kita terus mencari, kita tidak akan ketemu Tuhan Yesus pintu itu. 我们是否又像启示录所讲的，好像城门外的那个犬类， Apakah kita sama seperti yang dicatat di dalam Wahyu, anjing-anjing yang ada di luar pintu? 依然沉浸在各样的罪中无法自拔？ Kita terus berkecimpung di dalam dunia dosa dan tidak bisa lepas. 如果你是那样的人，请记住主耶稣的话。 Jika Bapak Ibu adalah orang seperti ini, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 主耶稣说：“你们要信从我，因为我就是永生的门。” Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku, akulah pintu kehidupan kekal. 弟兄姐妹，我最后做一个总结。 Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan, 今天我们学到3个门， hari ini kita belajar tentang 3 jenis pintu. 第一个门是什么？ Pintu pertama itu pintu apa? 地狱的门。 Pintu neraka. 地狱的门警告我们不要贪爱世界。 Pintu neraka mengingatkan kita supaya jangan mencintai dunia ini. 第二个门叫做 Pintu kedua, pintu apa itu? 自己的门。 Pintu diri sendiri. 自己的门提醒我们在这样一个全世界都贪爱世界的环境里面，我们不可以靠着自义来拯救。 Pintu diri sendiri mengingatkan kita, tak kalah dunia ini, semua orang mencintai dunia ini. Jangan kita bersandar pada kebenaran diri kita untuk menyelamatkan diri 我 kita. 们也不要常常自义去好像去论断别人，其实我们都差不多的，都是罪 Jangan 人。 kita menganggap diri kita ini orang benar lalu kita menghakimi orang lain. 第3个门叫什么门？ Pintu yang ketiga, pintu apa itu? 永生的门， Pintu kehidupan kekal. 就是提醒我们要依靠上帝的恩典， Mengingatkan kita bahwa kita harus bersandar pada anugerah 提 Tuhan. 醒我们要常常依靠上帝，求他伸出手来，像那2个天使一样，把我们拉到基督这个窄门里面。 Kita mengingatkan kita supaya kita senantiasa memohon kepada Tuhan untuk mengulurkan tangannya sama seperti kedua malaikat menarik kita masuk ke dalam pintu Tuhan, pintu yang sempit itu. 所以弟兄姐妹，听完今天的道，你要面临一个挑战。 Maka Bapak Ibu yang hari ini telah mendengarkan khotbah,
engkau harus menghadapi satu tantangan. 你要进哪一个门？ Bapak Ibu mau masuk ke pintu yang mana? 我们再看创世纪19章的时候很有意思， Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 19 di sini itu sangat menarik. 作者他似乎很有意的呈现给我们读者一种对比的一个形式。 Kelihatannya sangat menarik di sini. Penulis Alkitab itu sengaja memberikan satu penulisan yang perbandingan kepada pembaca. 你看哈，罗德请天使进门，对比天使拉罗德进门。 Saudara coba lihat, Lot mengundang malaikat untuk masuk ke dalam pintu rumahnya diperbandingkan dengan malaikat menarik Lot untuk masuk ke dalam pintu. 然后呢，罗德请天使出门，对比15节讲的天使逼着罗德要出门。 Lalu Lot mendesak malaikat untuk keluar pintu meninggalkan tempat tersebut diperbandingkan dengan ayat ke-15 di mana malaikat mendesak Lot untuk keluar dari tempat itu. 还有罗德为天使关门，最终天使为罗德关门。 Lalu juga Lot menutup pintu bagi malaikat dan dibandingkan dengan malaikat menutup pintu bagi Lot. 罗德为天使守着那个门，最终天使为罗德守住那个门。 Lot menjaga pintu tersebut bagi malaikat dan pada akhirnya malaikat juga menjaga pintu tersebut bagi Lot. 还有这些连老带少的人，他们起先想犯罪，但是对比他们这些连老带少的，最后他们眼目昏花。 Lalu orang yang muda dan tua mereka ingin berbuat dosa, tetapi pada akhirnya orang yang muda dan tua menjadi buta. 最后一件是很讽刺的， Dan yang paling ironis yang terakhir, 罗德任凭这些恶人强奸他的女儿。 Lot membiarkan anak perempuannya diperkosa oleh orang-orang jahat ini. 对比以后你往下看的时候，记载在第30到38节。 Dibandingkan dengan jika Bapak Ibu baca selanjutnya di ayat ke-30 sampai 38, 这些女儿竟然任凭自己强奸罗德。 anak-anak perempuan Lot membiarkan diri mereka memperkosa ayahnya Lot. 弟兄姐妹，你看到吗？这样对比， Apakah Bapak Ibu sudah melihat pembandingan seperti ini? 圣经要告诉我们什么？ Apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita? 圣经要告诉我们，我们不是人生的主宰，我们不是人生的那个导演。 Alkitab mau mengajarkan kita bahwa kita bukanlah penguasa, kita bukanlah sutradara daripada hidup 正如 kita. 哥林多前书4章9节所说的，我们成了一台戏，供天使和世人观看。 Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-9 bahwa kita telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. 说明这一出戏，它的那个剧本，它的作者就是我们人类的一个救赎的计划。那个作者不是你，而是耶和华。 Itu petanda bahwa tontonan ini, film ini, skripnya, sutradaranya bukan kita tetapi adalah Tuhan yang merancangkan keselamatan bagi manusia. 是他拯救义人出黑暗， Tuhanlah yang membawa orang benar keluar daripada 也是 kegelapan 他任凭恶人入黑暗。 dan Tuhan juga yang membiarkan orang jahat masuk di dalam kegelapan. 最后，我们值得一提的是， Dan yang terakhir yang perlu kita angkat, 两个女儿和父亲罗德，他们乱伦，招来了耶和华的咒诅。 hubungan incest antara kedua orang anak perempuan Lot dengan bapaknya itu mendapatkan kutukan daripada 他们 Tuhan. 生下两个族群，一个叫摩押，一个叫亚门。 Mereka melahirkan dua keturunan, dua suku yaitu suku Moab dan suku Amon. 所以，好像我们看罗德这个家族的时候，好像没有什么近前的后裔了。 Jadi kita lihat dari keluarga Lot sepertinya tidak ada satu keturunan yang saleh. 有没有近前的后裔？ Apakah ada keturunan yang saleh daripada keluarga Lot? 你不要太快点头啊，可能是快睡着了。 Jangan terlalu cepat mengangguk kepala, mungkin saudara udah mulai tertidur. 我问你，罗德的后裔里面有没有近前的？ Apakah dari semua keturunan Lot ada orang yang saleh? 有吗？摩押这个词是不是有点熟悉？ Apakah kata Moab ini terdengar sangat familiar? 摩押后面生出谁？ Dari keturunan Moab melahirkan siapa? 对，很好，出了这个路德。路德生出来谁？ Dari Lut mulai melahirkan keturunannya selanjutnya itu siapa? 哎呀，太快跳过了。 Jangan terlalu cepat loncat ke 大 Yesus. 卫吗？ Harus melewati Daud dulu. 大卫再过1000年才到这个耶稣，对不对？ Dari Daud lewat 1000 tahun baru melahirkan Tuhan Yesus. 但是这一条线是谁？是那条看起来被咒诅的罗德。 Jadi garis keturunan itu berasal dari mana? Berasal daripada Lot yang dikutuk. 哇，弟兄姐妹，这个是可以使我们大得安慰的消息。
Nah, ini sungguh satu berita yang memberikan penghiburan kepada kita. 因为我们的上帝既能够除去罗德全家他的耻辱， Karena Tuhan kita bisa menghilangkan aib dari keseluruhan keluarga Lot, 也必能够借着罗德这个敬虔的后裔，就是耶稣基督，除去从亚当一直延续到我们身上的这些的罪债。 dan Tuhan juga pasti bisa memakai keturunan dari Lot, yaitu Tuhan Yesus, untuk menghilangkan kutukan yang sudah diturunkan turun-temurun dari Adam sampai kepada kita. 最终拯救我们这些像罗德一样的罪人脱离罪恶的权势。 Dan pada akhirnya akan menyelamatkan kita yang seperti Lot untuk lepas daripada kegelapan dan kejahatan. 亲爱的弟兄姐妹，你今天是否也和罗德一样，现在最终无法自拔？ Bapak Ibu, apakah engkau seperti Lot pada hari ini engkau jatuh di dalam dosa dan engkau tidak bisa lepas? 请记住，你没有办法依靠自己的义的，不要进自己的那个门。 Ingatlah saudara tidak bisa bersandarkan pada kebenaranmu dirimu sendiri. Engkau tidak bisa masuk melalui pintumu. 即便你一只脚已经踩在地狱的那个门了， Sekalipun kakimu sudah salah satu kakimu sudah menginjak pintu neraka, 你还依然有盼望。不要忘记第三个永生的门。 engkau masih memiliki pengharapan. Jangan lupa pintu yang ketiga, yaitu pintu kehidupan 我 kekal. 们要来寻求耶稣基督这个永生的门， Kita harus mencari Tuhan Yesus, pintu kehidupan yang kekal. 因为他可以拯救你。 Karena dia bisa mampu menyelamatkan 当你寻 kita. 求他的时候，他必定拯救你脱离黑暗，进入光明。 Ketika engkau mencari dia, dia pasti akan menyelamatkan engkau, melepaskan engkau daripada kegelapan masuk di dalam terang. 因为圣经清清楚楚的应许我们， Karena Alkitab dengan jelas berjanji kepada kita, 说我们的主耶稣来，人子来，就是为要寻找拯救世上的人。 karena dicatat bahwa Tuhan Yesus, Anak Manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 阿门。 Amin, saudara-saudari. 我们一同来祷告。 Mari kita masuk ke dalam doa. 我想邀请Novi 师母为我们来做结束祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami seringnya Bapak bersandarkan pada kebenaran diri kami. Kami merasa diri kami cukup baik, kami bisa menyelamatkan diri kami. Tapi semua kesombongan kami ini tidak menghalangi daripada cinta kasih-Mu. Tuhan, Engkau masih mau berbelas kasihan, mau menolong kami. Engkau masih mau menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang memberikan anugerah-Mu, Engkau sendiri yang memilih kami, Engkau memberikan kepercayaan, memberikan iman kepada kami sehingga kami bisa berespon kepadamu. Ya Tuhan, tolong juga setiap dari kami ya Bapa yang hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami jangan menikmati hanya mendapatkan kebenaran dari Engkau, tapi pakai kami ya Tuhan, hidup kami untuk bisa menjalankan kebenaran ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang, supaya kami bisa membawa dunia ini, dunia yang sudah begitu jahat, begitu berdosa, yang begitu menjauh dari Engkau, dunia yang begitu banyak bersandar pada kemampuan, kehebatan, kebenaran diri mereka. Tuhan, pakai anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati, kami mengasihi jiwa mereka. Pakai setiap dari kami, supaya kami mau pergi mengabarkan Injil kepada tetangga kami, kepada keluarga kami, kepada kenalan setiap orang yang kami temui. Pakai kami ya Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada mereka, karena hanya kebenaran-Mu yang bisa menyelamatkan umat manusia. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.